Malaysia sudah tewas 2-0 kepada Vietnam. Sekarang persoalannya bukan lagi apa yang perlu berlaku di Ceras, tetapi soalan yang lebih besar. Masihkah mampu Harimau Melaya bangkit di Hanoi nanti dalam perlawanan yang kedua, ASEAN Hyundai Cup 2026? Okey, 2 gol perlu dikejar bermain pula di gelanggang lawan. Satu tugas yang sangat besar buat Harimau Melaya. Memang susah. Tetapi kalau Malaysia mahu mencipta kejutan, ada beberapa perkara yang Tan Ching Ho perlu berani ubah atau lakukan. Okey, salam peminat bola, selamat datang kembali ke Sekadar Berita. Sebelum kita teruskan, jangan lupa like, komen, subscribe Sekadar Berita jika anda belum. Share video ini kepada rakan-rakan penyokong bola sepak Malaysia. Okey. Malaysia kini berada dalam keadaan cukup mencabar selepas tewas 2-0 kepada Vietnam dalam aksi pertama separuh akhir Piala Hyundai ASEAN 2026. Dan kita kena terima satu perkara. Vietnam memang bukan pasukan yang mudah untuk ditumbangkan. Itu satu hakikat yang sangat jelas dengan kualiti permainan yang telah mereka pertontonkan kepada kita. Mereka datang ke kejohanan ini sebagai juara bertahan. Sejak peringkat kumpulan lagi, Vietnam sudah menunjukkan kemampuan menyerang apabila membelasah Timur Leste 7-0 dengan Nguyen Dinh Bac menjaringkan hat-trick. Nguyen Xuan Son pula terus menjadi antara ancaman utama mereka di bahagian serangan. Ini satu yang bukan lagi rahsia tentang keupayaan Xuan Son menjaringkan gol yang cantik. Tetapi ini bola sepak, apapun boleh berlaku. Perlawanan belum selesai selagi 90 minit kedua belum dimainkan. Jadi, kalau Malaysia benar-benar mahu mencipta kebangkitan di Hanoi, ada beberapa perkara ataupun lebih tepat, Harimau Melaya perlu melakukan 5 perkara ini. Baik, mari kita lihat satu persatu. Okey, pertama, Malaysia mesti memburu gol pertama seawal mungkin. Bukan bermaksud kita perlu serang macam orang hilang arah sejak minit pertama. Bukan begitu. Nanti menyerang, tiba-tiba kena gol pula kan? Itu bahaya. Kalau semua pemain naik dan Vietnam mendapat ruang untuk melakukan serangan balas, satu lagi gol Vietnam boleh membuatkan keadaan menjadi jauh lebih sukar dan babai. Harapan Malaysia untuk bangkit kalau 3-0 ataupun 1-0 di Hanoi sudah hampir mustahil. Tetapi Malaysia juga tidak boleh bermain terlalu berhati-hati. Sasaran kita mudah. Dapatkan 1 gol terlebih dahulu. Bayangkan kalau dalam 20 atau 30 minit pertama Malaysia berjaya menjaringkan 1 gol. Agregat tiba-tiba menjadi 2-1. Pada masa itu, tekanan mula berubah. Pemain Vietnam akan mula berfikir tentang mempertahankan kelebihan. Penyokong mereka juga mungkin mula resah. Tetapi kalau sampai minit 60 Malaysia belum menjaringkan gol, masa akan menjadi musuh kita. Sebab itu Malaysia perlu bermain dengan tempoh yang lebih tinggi dari awal, tetapi masih ada keseimbangan di bahagian tengah. Ini yang paling penting, iaitu memburu gol pertama. Kedua, gunakan kelajuan Pavitran atau Sumare dengan lebih agresif. Kita telah melihat bahawa Vietnam amat sukar ditembusi dari bahagian tengah. Tetapi, kelebihan kepada pemain wing kita, kiri dan kanan, Pavitran dan Sumare, mereka boleh ditembusi. Okey, saya rasa ini satu senjata yang penting bagi Malaysia dan tidak boleh dipersia-siakan. Kita sudah melihat sepanjang kejohanan ini Pavitran mempunyai kemampuan untuk mengawal bola dari sebelah sayap dan mencipta peluang. Ketika Malaysia membelasah Laos 4-0, Pavitran menjadi antara pemain paling menyerlah dan terlibat secara langsung dalam beberapa jaringan. Malah kemenangan itu menunjukkan Malaysia menjadi lebih berbahaya apabila serangan dibawa melalui bahagian tepi padang. Jadi di Hanoi, jangan terlalu banyak cuba menembusi Vietnam melalui tengah. Itu bahaya dan agak mustahil dalam keadaan mereka bermain di tempat sendiri. Okey, apa yang mereka perlu buat, Harimau Melaya? Harimau Melaya perlu menarik pertahanan mereka keluar. Gunakan Pavitran di satu sisi, gunakan pemain seperti Sumare. Okey, dengan kelajuan yang di bahagian sayap untuk mengucar-kacirkan pertahanan Vietnam. Bawa bola sampai ke kawasan akhir, kemudian cari hantaran rendah atau cutback. Bukan semata-mata lambung dan terus ke kawasan kotak penalti. Ini
Bola itu cuma makan angin sahaja kalau begitu. Malaysia perlu gerakan yang boleh menyebabkan pertahanan Vietnam berpusing menghadapi dan menghadap gol mereka sendiri. Disitulah kesilapan boleh berlaku. Okey. Ketiga, jangan biarkan Paulo Josue berjuang seorang diri. Dalam perlawanan pertama di Malaysia, kita melihat bahawa Paulo Josue hampir-hampir tidak mendapat cukup sokongan, dan keadaan ini kita fahami kerana ramai pemain tengah kita yang mengalami kecederaan pada masa itu. Paulo Josue menunjukkan sepanjang kejohanan bahawa beliau merupakan seorang pemain yang sangat penting bagi Malaysia. Dia menjaringkan 2 gol ketika Malaysia bangkit menewaskan Vietnam 2-1. Kemudian sekali lagi membuka jaringan dalam kemenangan 4-0 ke atas Timur Leste. Tetapi untuk menentang Vietnam, Paulo perlukan sokongan. Kalau dia menerima bola dengan 2 atau 3 pemain Vietnam mengelilinginya, sementara rakan-rakan masih jauh di belakang, itu susah. Okey. Bila Malaysia menyerang, sekurang-kurangnya seorang pemain tengah mesti berani masuk ke kawasan penalti. Pemain sayap sebelah bertentangan juga mesti menyerang tiang jauh. Maksudnya, apabila hantaran masuk, kita jangan cuma ada seorang pemain Malaysia dalam kotak penalti dan 4 pemain Vietnam menunggu. Itu cari nahas. Kita mahukan gol, ingat. Kita mahukan gol. Jadi kita mesti berani meletakkan pemain di kawasan yang boleh menghasilkan gol. Okey, keempat, jangan hanya jaga Swanson. Okey, ini satu kesilapan besar. Putuskan bekalan bola kepada beliau. Ini sangat penting. Kerana kita tahu apabila beliau mendapat ruang yang sedikit, beliau akan menjaringkan gol. Ini sangat penting. Swanson bukan pemain yang kita boleh beri banyak peluang. Malaysia sendiri sudah merasakan ancamannya sebelum ini. Dalam pertemuan kelayakan Piala Asia Mac lalu pun, Swanson menjaringkan 2 gol ketika Vietnam menewaskan Malaysia 3-1. Jadi kalau kita hanya menunggu dia menerima bola kemudian baru cuba menjaganya, sudah terlambat. Malaysia perlu mengganggu pemain yang menghantar bola kepadanya. Tekan pemain Vietnam tersebut. Jangan berikan ruang mudah di kawasan sayap untuk mereka mengangkat bola. Dan paling penting, apabila fullback Malaysia naik membantu serangan, mesti ada seorang pemain tengah yang kekal bersedia menutup ruang. Ini sangat penting. Sebab Vietnam ni kita tahu mereka mempunyai kekuatan kawalan bola yang baik dan teknik yang baik apabila mereka menyerang secara berkumpulan dan juga bertahan secara berpasukan. Mereka akan menunggu ruang itu. Mereka, kalau kita kehilangan bola dengan 5 atau 6 pemain berada di depan, itu memang makanan Vietnam. Dan kelima, Tan Ching Ho mesti berani membuat pertukaran lebih awal. Pertukaran lebih awal, tapi tolong, jangan tukar Sumareh jika Sumareh masih lagi memperlihatkan kemampuannya mengucar-kacirkan pertahanan Vietnam. Seperti pada perlawanan yang pertama, ramai yang mengatakan Sumareh sepatutnya tidak dikeluarkan kerana beliaulah yang membuatkan pertahanan Vietnam menjadi kucar-kacir. Baik, ini bukan perlawanan untuk menunggu sampai minit ke-80 baru kita mahu menukar permainan jika ada pemain-pemain yang tidak perform. Kalau selepas 50 ataupun 60 minit keadaan masih tidak berubah, Malaysia mesti mengambil risiko. Tukar pemain sahaja yang tidak benar-benar menunjukkan tahap permainan yang sebenarnya dalam perlawanan ini. Okey. Sumareh memang seorang pemain yang berpengalaman dan berkemampuan untuk menyerang secara langsung. Jadi, kita perlukan semangat keberanian seperti beliau untuk membimbing anak-anak muda dalam skuad Harimau Melaya. Kalau kita perlu tambah penyerang, tambah sahaja. Kalau perlu ubah bentuk pasukan, ubah. Sebab kita tidak ada apa-apa lagi yang perlu kita pertahankan. Kita perlukan jaringan. Kalau perlu ubah pasukan, ubah. Sebab kita bukan mempertahankan kelebihan. Kita sedang mengejar 2 gol. Kita ketinggalan 2 gol. Dan satu lagi perkara jangan kita lupa ialah bola mati. Dalam perlawanan seperti ini, gol tidak semestinya datang daripada gerakan cantik ataupun hantaran. 1 sepakan percuma, 1 sepakan penjuru, 1 bola muntah, 1 kesilapan penjaga gol, itu sudah cukup untuk mengubah seluruh suasana perlawanan jika benar-benar dimanfaatkan. Jadi adakah Malaysia boleh bangkit?
kalau kita bercakap berdasarkan realiti, memang Vietnam berada dalam kedudukan yang jauh lebih selesa. Apa yang kita tidak mahu ialah Malaysia turun di Hanoi dengan mentaliti sekadar mahu mengelakkan kekalahan besar. Kalau mahu tersingkir sekalipun, biarlah tersingkir selepas mencuba habis-habisan. Harimau Melaya perlu berani. Adakah Malaysia mempunyai peluang untuk bangkit di Hanoi? Dan kalau anda menjadi Tan Cheng Ho, apakah perubahan pertama yang anda akan lakukan? Okey, tulis pandangan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, share Sekadar Berita. Kita jumpa lagi dalam ulasan bola sepak yang seterusnya. Sekadar Berita, berita ringan tapi bermakna.